Ya, terima kasih Irfan. Baik, seterusnya kita akan berbicara berkenaan dengan permekasaan wanita dan bersama dengan saya di studio, saya rasa cukup bertuah hari ini bersama dengan kita iaitu Dr. Wan Nur Ibtisam Wan Ismail selaku Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Rasa seronok dan teruja ni bila nak cakap tentang wanita. Oh, ya. Bagus tu. Ya. Baik, jadi sebagai permulaan mungkin doktor boleh bagi gambaran awal lah berkenaan dengan fungsi dan juga peranan Jabatan Pembangunan Wanita itu sendiri. Silakan. Terima kasih Sophie. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pihak ATM atas memberi peluang kepada kami untuk bersama-sama di program Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Dan dari segi Jabatan Pembangunan Wanita, pihak kami adalah merupakan penggeraklah untuk pembangunan wanita daripada pelbagai segi. Daripada segi untuk memastikan wanita ini dapat mencapai potensi mereka sepenuhnya. Dan kalau kita lihat hari ini, wanita ini memang seperti kita pada hari ini, kita dua-dua hari ini bekerja dan menyumbang kepada negara. Dan itu yang kita nak lihat supaya lebih ramai lagi wanita di Malaysia ini sama-sama terlibat dalam pembangunan negara. Bila doktor bercakap wanita terlibat dalam pembangunan negara itu sendiri, pastinya melibatkan sektor ekonomi, sosial dan juga pendidikan dan juga politik. Banyak lagi sebenarnya bidang yang akan kita cebur yang perlu memberi sumbangan kepada perkara tersebut. Jadi bagaimana selepas pandemik yang berlaku, Jabatan Pembangunan Wanita sendiri melihat kekuatan wanita untuk bangkit semula? Sebab kalau kita tengok ada yang terpaksa berhenti kerja ketika pandemik kan, dan sekarang ini kita tengok peluang dah semakin banyak dan semakin meluas. Jadi inilah masanya untuk wanita bangkit semula untuk memberi sumbangan kepada negara. Terima kasih Sophie. Memang kita punya slogan pun wanita bangkit. Maksudnya kita memang menghargai ketahanan diri wanita itu sendiri. Walaupun mereka dilanda pandemik seperti mana seluruh negara pada waktu itu. Dan memang kajian pun menunjukkan wanita ni antara yang amat terkesan apabila berlakunya pandemik, di mana mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan punca pendapatan dan sebagainya. Tetapi mereka diberi peluang untuk terus bangkit dan untuk bagi mereka untuk melalui orang kata pengalaman yang pahit itu menjadi lebih kuat. Betul. Dan kalau kita lihat sendiri di Malaysia, Malaysia Gender Gap Index, kalau kita lihat di Malaysia ini, wanita ini alhamdulillah kita telah mencapai tahap yang baik daripada segi pendidikan dan kesihatan. Cumanya di peringkat ekonomi, dari segi sudut ekonomi kita hanya berada di tahap 0.6%. Dari 0.6 indeks ini menunjukkan bahawa masih ada ruang untuk kita menjadi lebih baik untuk meningkatkan penglibatan wanita dalam dari segi sudut ekonomi. Dan sama juga dari segi kepimpinan pun kita masih agak rendah, di mana kita tidak 0.1 indeksnya. Jadi yang ini adalah antara usaha untuk kita memperbaiki lagi tahap wanita di Malaysia. Yang melibatkan wanita di dalam bidang politik hanya 1.0 sahaja. 0.1 sahaja. Jadi perlu lebih ramai wanita yang berani untuk ke hadapan lagi. Betul. Okey. Dan selain daripada itu juga, bila kita cakap tentang situasi ekonomi yang dijangka mencabar, sangat mencabar pada tahun ini. Jadi pastinya Jabatan Pembangunan Wanita sendiri merangka antara perkara ataupun antara usaha-usaha yang boleh dilaksanakan bagi membantu wanita khususnya untuk mendepani cabaran-cabaran berkenaan dengan ekonomi sendiri, Doktor. Betul. Daripada segi sudut ekonomi, sesungguhnya bukanlah satu kementerian sahaja yang boleh membantu wanita. Dan kita ini adalah salah satu usaha untuk kita mengarus perdanakan gender, di mana setiap kementerian dan agensi memainkan peranan untuk membantu wanita untuk lebih maju ke hadapan. Tetapi dari segi pihak kami, kita menjalankan pelbagai program seperti pembangunan kapasiti untuk wanita, di mana kita membantu mereka untuk menjana pendapatan. Jadi mereka ini tidaklah supaya mereka dapat mengurangkan kebergantungan kepada orang lain. Jadi itulah salah satu usaha untuk dengan peningkatan kemahiran mereka boleh meningkatkan pendapatan mereka. Dan masa yang sama juga kita memberikan mereka sokongan daripada segi psikososial supaya mereka lebih tahan untuk menghadapi sebarang dugaan. Itu salah satu cara yang kita lakukan. Dan yang ketiga, daripada segi keselamatan, itu juga diutamakan. Jadi supaya mereka lebih aktif dan mereka boleh dapat memberikan yang terbaik daripada segi pembangunan negara, mereka perlu merasa mereka selamat. Ini antara kita buat adalah seperti advokasi anti gangguan seksual. Jadi yang itu supaya mereka boleh
terus bekerja dan mereka boleh merasakan mereka ini tidak ada gangguan. Jadi mereka boleh memberikan perkhidmatan yang terbaik. Dan yang keempat daripada segi kesejahteraan daripada segi kesihatan. Kalau orang kata tak sihat memang tak boleh nak buat apalah kan. Betul. Jadi itu yang paling utamalah. Jadi ini antara 4 perkara yang kita memberi tumpuan untuk pembangunan wanita. Baik, dan juga sebenarnya banyak lagi antara usaha-usaha lain, antaranya juga iaitu orang kata menyediakan pelbagai kemudahan pinjaman dan juga menjamin pembiayaan. Betul. Doktor, itu semua dapat membantu golongan khususnya wanita itu sendiri kan? Betul. Ini yang saya katakan tadi, Sophie, di mana usaha untuk membangunkan wanita ini bukan terletak di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sahaja. Dia melibatkan pelbagai pihak. Dan kalau kita lihat daripada segi pinjaman kepada wanita dan kemudahan-kemudahan lain lagi, sebagai contoh daripada kemudahan sumber manusia, dari segi akta kerja itu sendiri. Kita lihat bagaimana pada tahun ini 1 Januari 2023 telah ada penambahbaikan kepada akta kerja, di mana cuti bersalin telah ditingkatkan daripada 60 hari kepada 98 hari. Dan ini akan membantu wanita untuk mereka merasakan mereka diberi masa lebih banyak bersama dengan bayi yang baru lahir dan untuk mereka kembali dengan lebih produktif. Ya, lebih sihat kan? Ya, betul. Kan? Itu antara perkara yang penting lah yang kita pentingkan pada golongan wanita sendiri. Sebab wanita ni dekat rumah dialah segala-galanya. Dialah menggerakkan, orang kata menguruskan rumah, dan di pejabat pun perlu ada tugasnya juga. Jadi bagaimana untuk nak memastikan kedua-duanya dalam keadaan yang baik dan juga stabil kan? Betul kan? Begitu juga emosi kita perlu dijaga juga, doktor kan? Okey, jadi antara lain jugalah mungkin doktor boleh kongsi juga antara usaha-usaha dan juga program berterusan daripada Jabatan Pembangunan Wanita sendiri bagi memperkukuhkan dan memperkasakan lagi wanita ni. Terima kasih, Sophie. Pelbagai program yang kita jalankan. Antaranya perundangan. Dari segi sudut perundangan, kita menekankan mengenai hak wanita itu sendiri. Kadang-kadang wanita dia mungkin tidak mengetahui hak mereka dari segi perkahwinan, daripada segi harta, daripada segi hak penjagaan anak dan sebagainya. Ini pun kita memberikan sebagai maklumat untuk mereka mengetahui apakah hak mereka sebagai wanita. Jadi supaya wanita mendapat peluang yang sama. Di Malaysia ini kita mengambil kira wanita ini sebenarnya diberi peluang yang sama dan mereka boleh sama-sama maju untuk menggerakkan negara. Betul. Dan wanita pun sama-sama, kalau kita lihat kan sebenarnya wanita saling memerlukan sama lain kan. Macam sebagai contoh mungkin ada ibu-ibu yang perlu kalau ibu yang baru lepas bersalin perlu untuk pergi menguruskan keperluan-keperluan mereka. Jadi ada kawan-kawan yang lain yang akan mengambil alih tugas sekejap sistem sokongan tu penting. Sistem sokongan betul. Itu yang saya suka tu. Jadi ini antara perkara yang baiklah di mana kita perlunya kita tahu apakah antara hak-hak wanita supaya suami di luar sana pun dapat membenarkan isteri bekerja dalam keadaan selamat dan juga terjaminlah. Jadi mungkin ada kata-kata daripada doktor sendiri kepada wanita di luar sana yang masih berfikir-fikir lagi selepas pandemik COVID-19 untuk keluar bekerja, kerana ia juga perlu memikirkan beberapa faktor, iaitu anak, menguruskan rumah dan juga kerjaya, dan juga dari segi pendapatan keluarga itu sendiri. Jadi mungkin ada kata-kata semangat yang ingin diberikan oleh doktor sendiri kepada wanita luar sana. Terima kasih, Sophie. Daripada segi wanita, pertamanya kerajaan telah Perdana Menteri telah membuat peluncuran ekonomi madani, di mana salah satu penanda aras itu adalah untuk meningkatkan kadar penyertaan wanita dalam tenaga buruh kepada 60%. Di mana pada hari ini datanya menunjukkan kita ada pada peringkat 56.3%. Jadi masih ada beberapa dan bukan senang nak menaikkan tahap penyertaan wanita dalam tenaga buruh itu sebenarnya agak sukar sebab cabarannya banyak. Macam Sophie katakan tadi, wanita ni dia pakai banyak topi. Betul. Balik rumah, jaga anak, masak dan sebagainya. Jadi itu adalah cabaran. Tapi apa yang kita boleh lihat adalah sebenarnya kita boleh ambil dari segi pendidikan. Tadi kita telah nyatakan bahawa wanita di Malaysia ini, alhamdulillah, mereka sebenarnya di peringkat mereka berpelajaran tinggi. Kalau kita lihat dari segi data pun, sebenarnya kalau berbanding dengan lelaki di universiti dan sebagainya, di peringkat tertiary lebih ramai wanita berbanding lelaki. Tetapi di manakah mereka dalam pasaran pekerjaan? Jadi itu mereka adalah satu aset negara yang sepatutnya kita optimumkan untuk membangunkan negara. Jadi mungkin apa yang perlu adalah sokongan ekosistem itu sendiri. Seperti mana yang disebutkan tadi, dari segi perundangan, akta kerja telah ditambah baik untuk memberikan wanita cuti bersalin yang lebih banyak supaya mereka dapat menjaga anak.
Dan juga dalam masa yang sama kita kena lihat juga bagaimana untuk menarik wanita ini yang telah keluar daripada pasaran pekerjaan. Sebab dalam Malaysia, kita boleh lihat dari segi datanya, wanita ini apabila mereka telah berkahwin, berkeluarga, mereka keluar daripada tenaga buruh. Dan mereka menghadapi, biasanya mereka tak akan masuk balik. Dia dah, bila dia keluar, dia dah keluar dah. Jadi, fenomenon itu sebenarnya agak dia merugikanlah negara dalam satu cara, sebab kita tak ambil kira mereka ni sebenarnya dah terlatih. Betul. Tapi apabila mereka keluar, mereka tak masuk balik, jadi rugi kepada negara. Jadi kita nak lihat macam mana, apa yang kita boleh bantu. Daripada segi sokongan, dan mungkin daripada segi penjagaan kanak-kanak melalui penyediaan taska dan sebagainya. Jadi itu antara perkara yang kita perlu lihat balik. Betul. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada tamu saya iaitu Dr. Wan Nur Ibtisam, merupakan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita. Terima kasih terus memperjuangkan dan juga memperkasakan wanita. InsyaAllah Doktor, terima kasih banyak. Dan para penonton semua, kita akan berhenti berehat seketika. InsyaAllah kembali nanti. Banyak lagi akan kami sajikan kepada anda. Kembali lagi selepas ini di Selamat Pagi Malaysia.